Berusia 25 tahun, menjadikan yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir sebagai tokoh idolanya. Jejaka Malaysia ini menjulang harapan untuk terus mengibarkan jalur gemilang di malam kemuncak pertandingan akhir PABM 2011 di PICC. Tajuk pidatonya, Bangsa Berilmu, Bangsa Bertamadun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Firman-firman Tuhan yang menggetar jiwa dalam kitab paling mulia. Santun bahasa Pali yang menggubah Tripitaka bacaan setiap penganut Buddha. Atau helai-helai Veda yang dialun jadi lagu oleh pengamal ajaran Hindu. Juga baris Injil yang cekal dihayati oleh penuntut ajaran Trinity. Semuanya membawa dogma yang sama. Ilmu wajib diteroka. Hatta seawal Nabi Adam mula diciptakan, penerokaan ilmu dan pembinaan tamadun sudah pun bermula. Maka percayalah kata-kata saya, bangsa berilmu, bangsa bertamadun. Terima kasih saudara pengurusi Kombinasi Hakim, Div-Div jemputan seluruh hadirin dan hadirat, para pejuang dan pencinta negara bangsa sekalian. Saudara dan saudari sekalian, saya tujukan pidato ini buat ibu yang tercinta di desa, wanita yang paling cekal dan wanita yang paling saya cinta. Saudara dan saudari sekalian, Profesor Yusuf Dr. Said Akhtar dalam makalahnya The Islamic Concept of Knowledge telah mendefinisikan ilmu sebagai teori praktikaliti dan proses pendidikan tanpa henti. Tamadun adalah civilization yang diambil daripada perkataan Latin civilis yang membawa maksud warga negara yang berpadu dalam kerangka politik, sosial, ekonomi dan institusi agama untuk menjadi negara maju dalam setiap penjuru. Bangsa berilmu, bangsa bertamadun mengajak dan mendesak kita untuk menilai dan merungkai bagaimanakah kemampuan dan kekuatan ilmu untuk mengangkat dan membina masyarakat. Yang pertama dimulakan dengan pembinaan individu, masyarakat, kemudian barulah negara secara keseluruhannya. Ketiga-tiga entiti inilah yang akan menjadi asas pembawaan pidato saya. Saudara dan saudari sekalian, bumi sudah berusia 4,54 juta tahun dan seramai 106 bilion umat manusia. 106,5 bilion umat manusia ini sudah menjadi penghuninya. Nabi Adam, manusia pertama yang dicipta dengan semangat ingin tahu. Hingga manusia yang terakhir lahir pun pasti akan memiliki semangat itu. Kita sedar, ilmu manusia cuma setitis berbanding ilmu Tuhan yang selautan. Tetapi kerana percaya, di sisi Tuhan yang lebih berat timbangannya adalah tinta para ulama berbanding darah para syuhada. Maka kita meneruskan proses penerokaan ilmu. Kewujudan ilmu tidak pernah membezakan siapakah penuntutnya. Dari golongan raja dan pemimpin tertinggi hinggalah kelompok marhain dan hamba abdi. Ilmu tersedia untuk kita yang sedia mencari. Nilai sebenar ilmu adalah pada bagaimana kita memahami dan melihat falsafahnya. Saudara dan saudari, mungkin anda tidak percaya, 40 kali Ibnu Sina mengulang baca kitab Metafizika karya Aristotle sebanyak 14 buku dan 13 bahagian. Gaius Plinius Secundus menghabiskan 2/3 dari usianya semata-mata untuk menuntut ilmu. Bahkan Imam Asy-Syafi'i pernah terpaksa menggunakan pelepah kurma hanya untuk menulis, tetapi terpaksa. Dan beliau berjaya menghasilkan 174 kitab sepanjang riwayatnya. Saya bukanlah manusia yang paling layak untuk mengajarkan anda apa itu ilmu. Tetapi inilah gambaran kegigihan tokoh-tokoh terdahulu dalam proses menuntut ilmu. Hari ini berbeza. Kita begitu berbangga dengan segulung ijazah, kononnya itulah lambang orang berilmu dan berhikmah. Ramai di kalangan kita yang tahu membaca, tetapi tidak mengenal huruf. Ramai yang tahu mengira, tapi tidak mengenal angka. Dan ramai yang mengaku tahu menulis, tetapi tidak pernah ideanya kritis. Kita belajar semata-mata untuk mengaplikasikannya.
bukan kerana kecintaan kita terhadap ilmu. Saudara dan saudari sekalian, selepas kita memahami kepentingan ilmu untuk setiap individu, maka kita perlu memahami dan mengerti akan kepentingan ilmu dalam setiap lapisan masyarakat. Sejarah Rom kuno telah bercerita kepada kita betapa sejarah ini bermula di sebuah desa kecil terletak di Itali Tengah. Kemudian desa ini berkembang menjadi sebuah metropolis dan berjaya menawan seluruh Itali Selatan, Eropah dan Timur Tengah. Tamadun India, tamadun Cina dan tamadun Mesir yang gemilang juga berkongsi rahsia yang sama. Hatta Christopher Columbus tidak akan kenal benua Amerika tanpa 120 orang pelaut. Dan Vasco da Gama tidak akan jumpa laluan ke India tanpa 170 orang pengikut. Hatta Laksamana Cheng Ho tidak akan menjadi penjelajah terkenal tanpa 27,000 pengikut yang tajam akal. Saudara dan saudari sekalian, percayalah betapa hari ini kita perlu sedar kepentingan ilmu yang perlu ada dalam diri setiap daripada kita. Sebab itulah Jepun tidak pernah malu untuk melaksanakan sistem pendidikan Hanko dan Terakoya, untuk meneruskan sistem tulisan kanji dan katakana. Kita sebagai warga Malaysia juga perlu yakin dan berbangga betapa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa dunia. Akhirnya saudara dan saudari sekalian, saya begitu sedih kerana ada di kalangan kita pada hari ini yang menganggap bahasa kita sebagai bahasa kampung dan bukan bahasa ilmu, bahasa kedua dan bukan bahasa yang perlu diamalkan dalam jiwa dan diri mereka. Lantas perkara ini dipandang sebelah mata, ditertawa dan akhirnya dihina, diperkosa oleh kita semua. Jangan saudara dan saudari, bahasa ini adalah bahasa rakyat. Dan bahasa rakyat inilah bahasa ilmu kita. Maka untuk kita membina tamadun, bahasa ini perlu diangkat dan ilmu selalu perlu dimartabat oleh kita semua rakyat Malaysia. Akhir kata, saya ingin anda renung satu perkara. Betapa membina tamadun tidak sesingkat hujan menjadi awan. Bukan, awan menjadi hujan, pasir menjadi debu, dan api menjadi abu. Tetapi, suatu perkara yang perlu kita tahu, prosesnya tidak akan berhenti. Dan asasnya hanya satu, yaitu ilmu, ilmu, dan sememangnya ilmu. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amiruddin Abdul Rahman dari Malaysia berbekalkan semangat Pendeta Zakbar dan pahlawan Mat Kilau dengan pidato bertajuk Bangsa Berilmu, Bangsa Bertamadun. Para hadirin dan para